Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, Sarawak akan menjadi tuan rumah kepada sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2024 pada 27 Mei depan. Sementara itu, Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama akan terus memainkan peranan sebagai urus setia bagi penganjuran sambutan berkenaan. Keputusan pemilihan Sarawak sebagai tuan rumah itu diputuskan dalam mesyuarat pasca Kabinet pada Rabu. Ia bertepatan dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu Hawana 2024 diadakan di Sarawak dalam ucapannya pada sambutan Hawana 2023 di Ipoh, Perak pada tahun lepas. Pada Mei tahun lalu, Pemimpin Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Bang Openg dipetik sebagai berkata Sarawak bersedia menjadi tuan rumah sambutan Hawana 2024. Menurut beliau, kerajaan negeri juga akan turut membantu dengan menyalurkan dana kepada persatuan wartawan di negeri itu bagi penganjuran Hawana. Ini kerana jelasnya penganjuran Hawana di negeri ini akan memberi peningkatan positif kepada dunia kewartawanan di Sarawak. Laporan seterusnya. Permit kajian karbon CSP 2.003-2023 merupakan permit pertama yang dikeluarkan di hutan paya bakau kepada pihak lembaga di Sarawak. Difahamkan kawasan untuk permit ini berkeluasan 30,197 hektar yang membolehkan pihak Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kuala Rajang, Laki Kuala Rajang menjalankan kajian karbon hutan bagi menghasilkan dokumen reka bentuk projek PDD, seterusnya memohon lesen karbon hutan selaras dengan Peraturan Aktiviti Karbon Hutan 2022. Dalam itu, PDD yang dihasilkan perlu mematuhi piawaian karbon antarabangsa, seterusnya membolehkan mereka melibatkan diri dalam perdagangan karbon. Justru Pengarah Jabatan Hutan Sarawak, Datuk Hamdan Mohamad mengucapkan tahniah kepada pihak Laki Kuala Rajang di atas inisiatif ini dalam menyahut seruan Pemimpin Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg untuk melibatkan diri dalam aktiviti karbon hutan. Katanya ini menunjukkan keprihatinan Laki Kuala Rajang dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Laporan berikutnya, negeri Johor dan Sarawak mempunyai matlamat yang sama untuk memajukan infrastruktur masing-masing dengan baik, khususnya dari segi pembangunan lebuh raya menjelang 2030. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor, Exco Kerja Raya Negeri Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, pertukaran pengetahuan, pengalaman dan kepakaran antara kedua-dua negeri adalah langkah bijak untuk menggalakkan pembangunan yang berkesan. Menurut beliau, dengan adanya kerjasama ini, kedua-dua pihak boleh belajar daripada satu sama lain tentang strategi terbaik, teknologi terkini dan amalan terbaik dalam pembinaan lebuh raya yang akan membantu mempercepatkan pembangunan infrastruktur sekaligus mengurangkan ralat yang mungkin berlaku. Sebab Johor hari ini datang ke Sarawak untuk tengok Pen Borneo sebab Johor akan menerima satu projek mega pelebaran Lebuh Raya Plus. Ada dua fasa daripada Senai ke Sedenak dan Sedenak up to Separenggam, lebih kurang 1.5 bilion ringgit akan dimulakan pada tahun ni. So kita nampak lebih kurang skop dia yang sama, projek federal buat di negeri, so state kena bantu untuk projek ni dapat disiapkan segera. So kita nak tengok apa yang Pen Borneo dah buat, kita cuba implement dekat Plus Highway di Johor. Okey. Beliau berkata demikian kepada media ketika mengadakan tinjauan projek lebuh raya Pan Borneo Sarawak bahagian Miri, Seksyen Pujut Pakej Kerja 11, WPC 11 ke Jejambat Lapangan Terbang Miri di Miri bersama delegasinya pada Khamis. Menjelas mengenai lawatan tersebut, Muhammad Fazli memberitahu ia merupakan susulan selepas delegasinya mengadakan kunjungan hormat kepada Timbalan Pemimpin Sarawak merangkap Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Ahmad Degres Ugah Embas di pejabat beliau di Kuching, termasuk kunjungan ke Ibu Pejabat JKR Sarawak pada Rabu. Manakala di Lawas, projek ikan sangkar Persatuan Nelayan Kawasan PNK Lawas di Kampung Nur Islam Laut, Kuala Lawas mampu menjadi landasan bagi memartabatkan ekonomi masyarakat tempatan melalui aquakultur inovatif sambil mengekalkan alam sekitar dan standard operasi.
Pengarah Agensi Pembangunan Wilayah Utara NRDA, Datuk Ubaidillah Abdul Latif bersama rombongan baru-baru ini telah turun padang untuk melihat sendiri perkembangan projek tersebut dan menilai kebolehkelaksanaan teknologi yang digunakan. Sementara itu, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rekoda dalam satu kenyataan memberitahu projek yang dimulakan pada September 2023 ini dipantau rapi oleh PN Kelawas bagi memastikan kelestarian projek dan kualiti hasilnya. Jelasnya, inisiatif ini adalah sebahagian daripada program Community at Score Rekoda yang melibatkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan PN Kelawas menggunakan sistem tangki super intensif di 5 sangkar yang dijangka dapat meningkatkan penternakan udang putih dan tilapia. Pendekatan inovatif ini juga dijangka mampu menghasilkan hasil tangkapan sebanyak 1 tan setiap sangkar dalam tempoh 4 bulan, meningkatkan produktiviti dan menggalakkan amalan lestari. Ke perkembangan lain, anak kelahiran Sarawak dari Sadong Jaya, Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid, dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang baru berkuat kuasa 8 Januari ini. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam satu kenyataan media baru-baru ini memberitahu pelantikan timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UNIMAS itu adalah bagi tempoh 3 tahun hingga 7 Januari 2027. Watika pelantikan tersebut diserah oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zambri Abdul Kadir kepada Profesor Dr. Ahmad Hatta pada Rabu. Beliau merupakan lulusan ijazah sarjana muda sains perubatan dan ijazah doktor perubatan dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM sebelum melanjutkan pengajian ke peringkat ijazah sarjana surgery ortopedik di universiti sama. Akan menggantikan Naib Chancellor UNIMAS ke-6 iaitu Datuk Profesor Dr. Muhammad Kadim Suwaidi. Pelantikan Profesor Dr. Ahmad Hatta mampu memacu kecemerlangan UNIMAS sebagai sebuah universiti komprehensif berteraskan kepada 3 bidang tujahan iaitu pemeliharaan biodiversiti dan alam sekitar, teknologi maklumat, komunikasi dan kreatif serta kelestarian transformasi komuniti. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan mengenai Tiang Ibu Pertiwi. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS. Tiang Ibu Pertiwi yang dibina di atas bukit berhampiran Sungai Sarawak dengan panorama Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak sebelah kiri dan Kubu Margarita di sebelah kanannya melakar sejarah sebagai tiang bendera tertinggi di Asia Tenggara apabila dimasuk ke dalam Malaysia Book of Records secara rasmi pada 1 Januari 2024. Ketinggian luar biasa mencecah 99 meter bersama kibaran bendera kebanggaan Bumi Kenyalang ini mempunyai maknanya yang tersendiri. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, ia berkait rapat dengan seni bina serta reka bentuk bangunan Dun Sarawak yang mempunyai 9 tingkat dan 9 penjuru. Di samping itu, tiang ini juga turut dikait dengan 9 bucu bintang di bendera Sarawak yang melambangkan 9 bahagian di negeri ini. Projek ikonik hasil sumbangan daripada 3 syarikat minyak dan gas iaitu Petroleum Nasional Berhad Petronas, Shell Malaysia Shell dan Petroleum Sarawak Berhad Petros ini menjadi hadiah buat rakyat sempena sambutan kemerdekaan Sarawak yang ke-60. Premier Sarawak turut mengatakan bahawa tujuan sebenar pembinaannya adalah untuk menyemai rasa cinta dan bangga terhadap Sarawak dalam kalangan rakyatnya. Menyentuh mengenai bendera Sarawak atau nama rasminya Ibu Pertiwi pula, Premier Sarawak teguh mengatakan bahawa warna merah melambangkan keberanian, kesungguhan dan pengorbanan rakyat yang berterusan untuk mempertahankan tanah air tercinta. Warna kuning melambangkan keagungan perundangan dan peraturan serta stabiliti dalam masyarakat yang berbilang kaum. Warna hitam melambangkan kekayaan sumber asli Sarawak yang ditadbir dengan baik. Manakala bintang yang berwarna kuning melambangkan perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat Sarawak. Memandangkan lokasinya yang strategik untuk dikunjungi, kawasan sekitarnya telah dinamakan sebagai Dataran Ibu Pertiwi dan turut menjadi tempat tarikan pelancong selain Kubu Margarita yang merupakan bangunan bersejarah Bandaraya Kuching.
Pengunjung yang datang juga turut berpeluang menikmati keindahan Sungai Sarawak dan kemajuan Bandaraya Kuching. Tiang Ibu Pertiwi, simbol ikonik Sarawak maju makmur.